saya masukkan ucapan yang berhormat sebagai ucapan saya. Jadi boleh pematang pau bolehlah lihat dan boleh jelaskan. Datuk Yang Pertua, saya mengubah haluan sedikit. Saya ingin bertanya kepada kerajaan tentang negara maju. Apakah sebenarnya model yang kita guna pakai menuju negara maju? Bagaimana bentuk negara maju nanti 6 tahun daripada sekarang? Sebab di kawasan saya, makcik-makcik saya, ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang peternak, ada orang susah. Mereka, tanggapan mereka begitu tinggi. Mereka tanya kepada saya, YB, kalau negara maju kami boleh senang sudahkah? Dapat pendapatan berapa tinggi kah? Apakah kerajaan sudah mengkaji keseluruhan sudut ke arah negara maju? Bagaimana nak memartabatkan nelayan kita? Bagaimana nak memartabatkan petani penternak kita? Apakah negara maju ini akan ada division yang begitu ketara? Orang kaya tambah kaya, orang miskin jadi miskin. Saya minta maaf, mau habis sudah. Sikit ya. Jadi oleh kerana itu, saya meminta penjelasan daripada kerajaan. Model macam mana, bentuk macam mana, apakah kajian, negara mana yang kita nak tiru seperti negara maju? Adakah Amerika? Adakah United Kingdom? Adakah Eropah? Adakah Jepun? Adakah Korea? Sebab negara maju seumpama ini pun ekonomi mereka saya lihat tidak baik. Dari segi sosial mereka pun tidak baik. Oleh kerana itu kerajaan harus serius dan memberi penjelasan yang terperinci kepada saya. Iaitu boleh ke arah mana. Terima kasih. Tidak ada laluan, minta maaf. Minta maaf, masa saya sudah habis. Oleh kerana itu Datuk Yang Pertua, saya meminta kerajaan supaya menilai sebenar-benarnya ke arah mana negara maju ini kita akan tuju nanti. Sebab saya tidak mau ada orang yang terpinggir, orang bandar maju, orang kampung bertambah mundur. Diam salam. Tunggulah salam memerintah, tapi insya-Allah tidak akan memerintah. Datuk Yang Pertua, saya ingin kembali ke kawasan saya, di mana rakyat telah memilih saya. Tetapi kita sebetulnya, walaupun majoriti saya bertambah, rakyat saya tidak kata kita ada undi popular, Tan Sri. Tidak ada. Saya tidak tahu. Sebab dalam pilihan raya, sistem pilihan raya kita ini, tidak ada undi popular. Tidak ada. Yang pada saya, yang popular itu yang menang, dia akan mendapat majoriti. Si putih menang 51 undi, tidak semestinya dia hebat. Ribu, tidak semestinya dia hebat. Sebab di kawasan dia pengundi ratus-ratus ribu. Jadi apa yang undi popular, tak ada apa-apa. Jadi rakyat bertanya, apa itu YB durang cakap? Saya cakap, mereka sedang bermimpi di siang hari. Ya. Termasuk sealam senantiasa bermimpi, Tan Sri. Bermimpi nak jadi menteri besar, menteri tapi tak layak, yang layak Gombak, tapi belum takdir dia. Tidak apa, satu hari dia akan sampai juga. Ya. Saya ingin menyentuh manifesto Barisan Nasional, yaitu rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan. Janji mesti ditepati, kata mesti dikota. Hari ini saya bangun menuntut janji. Saya meminta. Tan Sri, speaker, janjinya 20 menit. Berapa minit lagi, Tan Sri? Kacau banyak, itu tidak kira speaker. Janji mesti ditepati. Yang berhormat. Dia katanya 20 menit, Tan Sri. Ini nak tanya berapa minit lagi? Berapa minit lagi, Tan Sri? Tolonglah Yang Berhormat salam. Saya baru tengok jam saya. Saya patut tengok daripada mula, Tan Sri. Yang Berhormat, bolehkah Yang Berhormat duduk? Tan Sri, saya sambung. Tan Sri, saya duduk dulu, kenapa tangan? Oh. Hai. Ini kacau lah. Ahli-ahli Yang Berhormat, jangan fikir bahawa saya tidak memerhati. Apabila saya kasih dia 2-3 menit, siapa yang bercakap selepas dia pun saya kasih 2-3 menit.
Saya kasih yang berhormat. Jadi apabila yang berhormat tegur begini, saya respon ada sudah 2-3 menit hilang. Kamu yang tidak dapat bercakap, bukan saya. Terpulang. Saya Salam, hanya duduk, bertanya, salam. Tantri. Saya hanya bertanya, Salam. Tantri. Berapa minit lagi? Tak perlu Salam, marah, duduk, Tantri. salam. Saya Salam hanya berdiri tanya, lagi. nak dapat Okey, beginilah. penjelasan. Beginilah salam. Oleh kena salam telah mengambil masa untuk duduk berdiri, untuk berdiri tanpa dijemput. Saya tidak akan jemput salam nanti untuk dalam perbahasan kalau saya duduk. Kena sudah pun bercakap. Sila kena batangan 2 menit lagi. Sabar. Terima kasih Tan Sri. Kasih tambah lagi 20 menit. Ya, Tan Sri. Masalah di kawasan, janji ditepati. Masalah pokok, saya mau kementerian-kementerian terlibat ambil perhatian. Pertama, jalan-jalan luar bandar di kawasan Kinabatangan, rumah-rumah rakyat yang tidak mampu, bekalan api elektrik, bekalan air bersih. Dalam 5 tahun, rakyat Kinabatangan minta semua daerah kampung-kampung di Kinabatangan mendapat kemudahan asas seumpama ini. Kalau tidak, kebimbangan saya, rakyat akan tidak memihak kepada Barisan Nasional pula. Dan yang penting yaitu Lebuh Raya, Kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu, Tawau, Sabah. Saya meminta Kementerian Kerja Raya supaya membuat kajian untuk memberikan orang Malaysia di Sabah lebuh raya yang baik seperti yang ada di Semenanjung. Orang Sabah sudah mulai marah. Dalam 5 tahun ini lebuh raya Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Lahad Datu sempurna, harus dinaik tarafkan. Golong yang berhormat, sebelum salam berdiri lagi. Tuan Pertua, saya mau gulung sudah ini. Dan juga saya ini untuk rakyat, Tuan Pertua, bukan senang-senang kalau saya tahu saya berhujah seperti pembangkang awal hari. Saya mau pihak Kementerian Pelajaran untuk melihat pembangunan sekolah menengah Sukau, sekolah menengah Paris, dan juga kepincangan-kepincangan solar hybrid sekolah-sekolah di Kinabatangan. Sebab perkara ini memakan masa berlarutan. Saya tidak tahu Kementerian Pelajaran ini buat apa sehingga hari ini banyak masalah di Sabah tidak dapat diselesaikan. Akhir sekali, Presiden Bertuah, ini isu keselamatan. Saya mau tanya kerajaan, apakah Sabah sudah benar-benar selamat daripada ancaman negara seperti berlaku di Lahad Datu? Dan apakah Dadah masih menjadi musuh utama negara? Kalau masih menjadi musuh utama negara, kenapa di Sabah, di Sandakan, di Kota Kinabalu, Dadah jenis sabu ini boleh ditepati seperti membeli pisang goreng? Di sana sini ada. Jadi perkara ini tidak seharusnya berlaku dan harus diberhentikan. Dan yang terakhir, saya ingin tanya pihak polis, kenapa mesin judi haram berleluasa di Sandakan, di Kota Kinabalu, dipanggil mesin judi kucing-kucing? Kenapa masih berleluasa? Dan yang sedihnya, pihak operator apabila kita tanya, dia kata polis ada apa ini hubungan di sini. Saya tidak percaya. Terima kasih yang berhormat. Dan untuk tidak kepercayaan saya kepada polis, saya mau mesin judi haram di Sabah, di Kota Kinabalu, di Sandakan ditutup serta merta. Terima kasih Tan Sri. Saya bersyukur. Sebelum